Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain binti Charles. Saya akan membentangkan tentang kes Rasuah Soeharto bermula dari pengenalan dan latar belakang kes. Nama penuh beliau adalah Haji Muhammad Soeharto, lahir pada 8 Jun 1921. Mangkat pada 27 Januari 2008 akibat sakit. Presiden Indonesia yang kedua selepas Presiden Soekarno. Beliau juga merupakan seorang bekas anggota tentera sebelum menjadi presiden. Beliau telah memerintah lebih 3 dekad, yaitu dari 1967 sehingga 1998, dan pemerintahannya dikenali sebagai era Orde Baru. Beliau menekankan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi dalam pemerintahannya. Walau bagaimanapun, Soeharto dikenali sebagai seorang yang diktator, korup, dan menindas hak rakyat dan politik. Beliau telah rasmi meletakkan jawatan pada 1998 atas desakan rakyat akibat krisis keuangan Asia dan tekanan reformasi politik. Berikut adalah kronologi kes Rasuah Soeharto sepanjang pemerintahan 1967 sehingga 1998. Soeharto telah menjalankan pemerintahan secara otoritarian dan telah banyak memberi proyek ekonomi kepada ahli keluarganya dan kroni-kroninya. Beliau juga menggunakan yayasan untuk menutup segala perbuatan korupsinya. Contohnya, PT Timur Putra Nasional yang memberi hak eksklusif seperti pengecualian cukai dan import kepada anaknya, yaitu Tommy Soeharto. Seterusnya adalah kejatuhan rejim Soeharto pada tahun 1998 yang bermula daripada krisis ekonomi Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia terjejas dan merosot dengan teruk. Hal ini telah menyebabkan berlaku demonstrasi dalam kalangan rakyat secara besar-besaran yang menuntut beliau meletakkan jawatan. Peletakan jawatan Soeharto secara rasmi adalah pada tahun 21 Mei 1998. Seterusnya adalah siasatan dan pendakwaan 1999 hingga tahun 2000. Kerajaan reformasi di bawah Presiden Habibie memulakan siasatan terhadap Soeharto. Pada tahun 1999, Soeharto didakwa melakukan penyelewengan sebanyak 6 triliun rupiah, tetapi beliau tidak pernah diadili secara sah karena alasan masalah kesehatan yang menjadi puncak ketidaklayakan menghadiri perbicaraan mahkamah. Seterusnya adalah laporan penilaian kekayaan pada tahun 2000-an. Transparency International menganggarkan sebanyak 15 hingga 35 bilion US dollar kekayaan pribadi yang dimiliki oleh Soeharto. Beliau telah dilabel sebagai pemimpin paling korup dalam sejarah moden. Yang terakhir adalah kematian Soeharto pada tahun 2008. Beliau telah meninggal pada 27 Januari akibat kegagalan organ. Dan seluruh prosedur undang-undang terhadap beliau telah dihentikan, tetapi waris dan segala yayasannya masih lagi menjadi subjek siasatan dan dakwaan sivil. Saya akan membahaskan tentang isu-isu utama dan kesan-kesan daripada kesalahan kes Soeharto. Yang pertama, isu desakan Ketua Kabinet dan penolakan jawatan 14 orang Kabinet. Haji Hurmoko merupakan antara penyokong Soeharto pada peringkat awal kerana beliau telah berkhidmat dengan Kabinet Orde Baru selaku Menteri Penerangan kira-kira selama 14 tahun. Tetapi beliau akhirnya telah mendesak Soeharto supaya meletakkan jawatan. Hal ini disebabkan oleh rasuah yang telah dilakukan oleh Soeharto pada ketika itu. Beberapa projek negara telah dimonopoli oleh pihak tertentu. Hampir semua anak Soeharto mendapat kontrak pengedaran dan projek pertamanya selama Soeharto menjadi presiden. Soeharto juga dituduh terlibat dengan rasuah, iaitu kekayaan yang melampau, dan didapati bahawa kekayaan beliau telah diletakkan di bawah banyak yayasan dengan tujuan mendapat mengelakkan cukai. Selain itu, seramai 14 orang menteri telah menolak jawatan yang diberikan oleh Soeharto kerana tidak percaya pada pemerintahan Soeharto. Yang kedua, isu penguasaan ekonomi oleh kaum keluarga Soeharto.
yaitu semasa pemerintahan Soeharto, beliau banyak memberikan projek kerajaan kepada kaum keluarga dan kroninya sahaja tanpa memberi peluang kepada rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan kekayaan negara Indonesia boleh dianggap sebagai milik kaum keluarga Soeharto dan kroninya sahaja, kerana sebilangan besar kekayaan negara hanya dirasai oleh mereka. Ini telah menyebabkan ekonomi Indonesia semakin teruk dan lumpuh semasa serangan mata wang, kerana banyak mata wang rupiah dan kekayaan yang dimiliki Soeharto dan kroninya telah disimpan di bank luar negara. Contohnya di Singapura, yang menyebabkan kecairan mata wang yang tidak dapat dilakukan dalam negara. Yang ketiga, isu kegawatan ekonomi yang berpanjangan, iaitu kegawatan ekonomi yang berpanjangan telah menjejaskan kredibiliti Soeharto sebagai ketua negara. Beliau gagal mengawal keadaan, malah pinjaman dari IMF hanya memburukkan lagi situasi. Tindakan seperti menaikkan harga minyak memburukkan keadaan, manakala masalah awal seperti liberalisasi ekonomi dan ketidakseimbangan pengagihan kekayaan yang tidak didatangi turut menyumbang kepada kejatuhan beliau. Antara kesan-kesan daripada kesalahan kes Soeharto, yang pertama, gerakan desakan pelajar. Pelajar mendesak pemerintah agar tegas melawan rasuah dan membela rakyat. Puncaknya, pada 15 Januari 1974, berlaku kerusuhan besar di Jakarta yang membawa korban dan kerosakan. Selepas itu, aktiviti pelajar dikawal dengan ketat oleh universiti. Gerakan pelajar menjadi lemah, tetapi tokoh pelajar tetap lawan sekatan. Pelajar semakin kecewa sebab pemerintah gagal menyelesaikan masalah rasuah dan politik yang tidak berperlembagaan. Yang kedua, hilang kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan Soeharto merosot akibat krisis multidimensi di Indonesia, termasuk krisis ekonomi, dan kelemahan sistem kehakiman turut menyumbang kepada krisis kepercayaan ini, yang menyebabkan berlakunya demonstrasi aman oleh rakyat dan mahasiswa. Dari tahun 1980-an hingga 1990-an, kerajaan menjadi terlalu berkuasa, manakala rakyat semakin lemah, menimbulkan kebencian terhadap kerajaan. Mahasiswa memainkan peranan penting dalam menyedarkan rakyat supaya tidak mempercayai kepimpinan Soeharto. Seterusnya, langkah untuk menangani kes Soeharto. Langkah yang pertama, menubuhkan Suruhanjaya Khas Penyiasatan Bebas, di mana sebuah badan penyiasatan bebas perlu ditubuhkan bagi menyiasat kekayaan luar biasa pemimpin yang berkuasa. Ahli badan ini harus terdiri daripada individu berintegriti tinggi, bukan ahli politik, dan bebas daripada sebarang kepentingan. Langkah yang kedua, pemeriksaan aset dan pendenahan harta, di mana pelaksanaan wajib pengisytiharan harta kepada umum secara berkala bagi semua pemimpin dan keluarga mereka. Audit forensik perlu dilakukan terhadap kekayaan yang diperoleh semasa menjawat jawatan. Langkah yang ketiga, perundangan dan penguatkuasaan yang tegas, di mana pindaan undang-undang bagi membolehkan pendakwaan terhadap pemimpin tertinggi walaupun selepas mereka meletakkan jawatan, menyemak semula sebarang kekebalan undang-undang yang melindungi mereka daripada pendakwaan. Langkah yang keempat, pembekuan dan perampasan aset, di mana segera membekukan aset yang disyaki diperoleh melalui rasuah, termasuk di luar negara. Bekerjasama dengan negara lain melalui perjanjian antarabangsa untuk merampas dan mengembalikan aset awam yang diselewengkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syaira, nomor matriks BB 24110709. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan langkah pencegahan masalah kes rasuah pada masa hadapan, iaitu langkah yang pertama ialah memperkukuh institusi anti rasuah. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk memastikan institusi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM tidak terikat terhadap kuasa politik semata-mata dengan memberikan kuasa sepenuhnya terhadap penyiasatan yang adil terhadap semua pihak. Seterusnya, reformasi politik dan pilihan raya bersih. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi memastikan pilihan raya
dapat dilakukan secara adil serta mempraktikkan integriti dan ketelusan dalam setiap parti politik. Selain itu, langkah ketiga dalam pencegahan rasuah ialah penggunaan teknologi dalam pengurusan dan pemantauan. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan sistem digital dalam setiap pengurusan tadbir urus kerajaan. Bukan itu sahaja, dia dapat digunakan dalam menganalisis data-data yang berkaitan dengan perbelanjaan yang besar. Akhir sekali, langkah dalam pencegahan rasuah pada masa hadapan ialah pemerkasaan dalam badan bukan kerajaan iaitu NGO. Dalam hal ini, pihak berwajib perlu memberikan ruang kepada pihak NGO untuk menjalankan tugas dalam pemantauan dan pendidikan terhadap rasuah iaitu anti rasuah yang kian berleluasa, misalnya menggalakkan kerjasama antara kerajaan dan NGO dalam membanteras gejala rasuah. Sekian, terima kasih. Pengajaran bagi kes rasuah Soeharto yang pertama adalah kuasa mutlak cenderung membawa kepada korupsi. Soeharto memerintah secara otoritarian dengan kawalan kuat ke atas institusi dan ekonomi. Kuasa tanpa semak dan imbang membuka ruang luas untuk rasuah berlaku. Yang kedua, institusi yang lemah menyuburkan korupsi, yaitu apabila sistem kehakiman, media dan institusi anti rasuah dikekang atau dikawal oleh kerajaan semasa era Soeharto, menyebabkan tiada badan bebas untuk menegur atau membongkar rasuah. Seterusnya, yang ketiga, kronisme dan nepotisme melemahkan ekonomi negara. Anak-anak dan kronis Soeharto mendapat keistimewaan dalam kontrak dan perniagaan yang tidak adil dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi sebenar. Yang keempat, rasuah membawa kepada penderitaan rakyat. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia kelihatan pesat pada awalnya, faedahnya tidak dinikmati oleh rakyat. Kemiskinan dan ketidakadilan sosial terus berlaku. Yang kelima dan yang terakhir, kesadaran rakyat dan tekanan masyarakat sivil sangat penting. Reformasi yang menjatuhkan Soeharto pada tahun 1998 berlaku hasil tekanan rakyat, mahasiswa, dan NGO yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Kesimpulannya, kes rasuah Soeharto menunjukkan bahawa kuasa tanpa kawalan boleh menyebabkan penyalahgunaan yang besar, merosakkan ekonomi negara, serta menjejaskan kesejahteraan rakyat. Pentadbiran yang telus, institusi yang bebas, dan kesedaran rakyat amat penting untuk mencegah rasuah dan memastikan keadilan serta tadbir urus yang baik dalam sesebuah negara. Sekian, terima kasih.